Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Masih tentang perkembangan pasca PRU15 yang menyaksikan belum ada lantikan Perdana Menteri ke-10 dan pembentukan kerajaan persekutuan selepas 2 hari PRU diadakan. Dan ketidaktentuan politik tanah air ketika ini mencetus pelbagai spekulasi, malah dapat dilihat juga kenyataan maklum balas tentang rundingan penggabungan beberapa parti dalam membentuk kerajaan. Jadi kami ingin mendapatkan reaksi tentang situasi politik ketika ini, dan di talian Skype adalah penganalisis politik Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi yang bersama kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof. Terima kasih kerana sudi bersama Berita Al-Hijrah malam ini. Baik Prof, nampaknya mandat yang dikembalikan kepada rakyat masih belum mampu menyelesaikan konflik politik tanah air setakat ini. Jadi jangkaan Prof, adakah ia boleh diselesaikan dalam tempoh sehari dua lagi Prof? Okey, saya kira ia akan dijangka dapat diselesaikan sehingga petang besok. Seawal-awalnya petang besok, selepas pukul 3 ataupun selepas pukul 3.30 petang besok. Jadi ataupun pukul 2, selepas pukul 2. Sebab tadi kalau kita lihat situasi semasa, apabila kita lihat situasi semasa, PH dilihat belum ada lagi rundingan antara PH dan Perikatan Nasional. Sebab Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional merupakan dua blok politik yang besar. Yeah. Apabila tidak ada dari segi usaha untuk berbincang pada pagi tadi, saya kira ini menyebabkan mengesahkan bahawa Parlimen agak sukar, melainkan ada parti lain yang hendak menawarkan untuk sama-sama bekerjasama. Dan kita tahu kerjasama ini kalau dalam konteks Westminster ataupun di negara Commonwealth, biasanya lazimnya parti terbesar atau parti menerangi jumlah kursi yang terbesar, blok parti yang menerima jumlah kursi akan dibikin ruang untuk bertemu dengan mana-mana parti kecil. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan sebagainya. Jadi apabila Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan setakat pagi tidak ada pertemuan, yang ada pertemuan tadi ialah di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang mempunyai 30 kursi. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang terbaru yang dapat kita lihat pada petang tadi yang berlaku. Jadi apabila perkara ini berlaku, ia membuka dua persoalan. Sama ada kita tahu di sebelah Perikatan Nasional juga sudah mendakwa mereka sudah mempunyai sejumlah yang mencukupi. Manakala di sebelah Pakatan Harapan juga tadi juga mendakwa sudah mencukupi. Tapi dalam konteks ini, apabila era selepas berlakunya penguatkuasaan undang-undang lompat parti, maka sebenarnya yang membuat keputusan ialah ketua-ketua blok parti. Jadi penggunaan SG lagi tidak terpakai sebenarnya, tapi bergantung kepada tafsiran perlembagaan dan sebagainya. Tapi apapun yang berlaku, apapun rundingan kerjasama, ia perlu mengarah kepada pelengkap kepada kestabilan negara. Apabila tidak ada tidak ada sebuah kerajaan yang setakat ini belum masih mengesahkan kerjasama daripada suara daripada mulut ketua parti itu sendiri. Dalam konteks pasca PRU ini, maka suara ketua blok itu lebih diutamakan berbanding suara individu. Baik Prof, pastinya Barisan Nasional mahu menjadi sebahagian daripada kerajaan, namun jika kita merujuk konflik dalaman pasca PRU parti itu, jadi sebenarnya apa penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan, atau BN perlu tunduk sebagai pembangkang sahaja Prof? Okay, saya kira setakat semalam saya kira terdapat pelbagai tuntutan agar Barisan Nasional supaya kembali menjadi pembangkang, menjadi satu pembangkang yang bermaruah. Ini yang dimau juga oleh beberapa pemimpin dalam UMNO juga Barisan Nasional. Akan tetapi apabila Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional gagal membuat rundingan untuk kerjasama, maknanya sesebuah blok parti perlu bergerak ke depan untuk memastikan terdapat gabungan. Sekurang-kurangnya terdapat 112 parlimen untuk memastikan kerajaan baru terbentuk. Jadi perlu ada pelengkap. Jadi saya kira UMNO pada awalnya memang mahu menjadi decakan parti, mahukan adanya
mahu adanya jadi parti pembangkang disebabkan Perikatan Nasional dan Perikatan Harapan tidak dapat berbincang, tidak dapat mengusahakan perbincangan itu sendiri, maka ia ruang terbuka untuk parti-parti lain untuk menawarkan gabungan kerjasama untuk memastikan sebuah kerajaan kerjasama itu dapat dibentuk. Jadi inilah senarionya. Baik, andai kedua-dua parti iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mengemukakan gabungan membentuk kerajaan dan calon Perdana Menteri ke-10, bagaimana penilaian akan dibuat oleh pihak Istana Negara dan menurut Prof, apa jangkaan untuk langkah seterusnya dari pihak Istana? Saya kira yang penting pihak Istana akan memanggil, meminta ketua-ketua blok untuk menghadap dan beritahu mewakili kepada keseluruhan ahli-ahli yang lain. Sudah tentu tidak timbul yang isu naik bas beramai-ramai sebenarnya berlaku pada 2 tahun yang dulu sebab akta 4 parti ketua blok itu lebih diutamakan. Jadi apabila ini berlaku, sepatutnya ketua parti lah yang mengungkapkan apa jenis gabungan yang mereka kerajaan baru yang akan terbentuk dan pencalonan bakal Perdana Menteri tersebut. Sebab kita tahu pencalonan tersebut dilanjutkan sehingga besok petang 2 petang. 2 petang, dan jika ini yang Seri Paduka Baginda berpuas hati, saya kira pukul 3.30, pukul 4 sudah upacara mengangkat sumpah. Ini yang paling terawal dapat kita jangkakan. Ya. Baik, pandangan Prof tentang kerajaan gabungan PH dan BN di Perak hari ini, adakah ia menterjemah gabungan sumpah itu realistik dan boleh dilaksana di peringkat persekutuan, Prof? Okey. Konteks politik negara, kita perlu bergerak ke depan. Bergerak ke depan supaya kita tidak lagi terikat dengan sentimen emosi, retorik dan sebagainya. Kita perlu bergerak ke depan sebab kita perlu menghadapi dan memberikan penyelesaian kepada situasi ekonomi negara dan juga kestabilan politik. Di situlah keyakinan pelabur luar itu datang untuk membuat pelaburan supaya dasar tidak berubah, suasana mesra pelaburan dan sebagainya. Kita kira apabila berlakunya kerjasama di antara PH dan Barisan Nasional di pihak, ia seolah-olah satu petunjuk bahawa peringkat nasional juga merupakan suatu yang boleh diterima pakai. Namun sejauh manakah komitmen ketua blok dan blok itu sendiri untuk bersama-sama untuk bergerak ke depan dan melupakan permusuhan lama dan memastikan mereka dapat mengukuhkan kedudukan, kestabilan negara dan pembangunan negara. Dan kita tahu dalam konteks sekarang ini bajet ataupun belanjawan perlu dikemukakan sekali lagi. Kita perlu melihat banyak rancangan Malaysia yang perlu digerakkan ke harapan untuk memastikan pembangunan. Apapun bentuk gabungan dan kerjasama itu, ia perlu mengutamakan pembangunan, mengutamakan kestabilan politik dan memulihkan ekonomi negara. Itu yang lebih penting daripada bermain dengan retorik, sentimen dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Wang Azman atas perkongsian